Soalan saya mengenai dengan antara demokrasi dan keselamatan negara, national security dan keselamatan dan demokrasi. Saya nak tanya kedua-dua itu secara ikhlas, mengambil kira perkembangan mutakhir, apakah kita boleh jamin masa depan negara selamat? There will be no more 30 Mei. Saya bangkit persoalan ini kerana kita ni negara unik, berbagai kaum. Sepatutnya dasar negara kita terjemah untuk melaksanakan apa juga dalam perlembagaan, dasar ekonomi, kependidikan, apa pun kita buat mesti menjurus ke arah keselamatan negara. Basicnya national security. Ini persoalan pokok. Jadi sebab itu saya tak setuju dengan pandangan Dr. Chandra Musafat. Kalau tidak saya tak bangun ni. Bila Dr. Chandra sebut nak hapuskan ISA, saya 2 kali ISA. Yang di atas tu tangkap saya dulu tu, yang di atas. Dua-dua tu. Betul disebut tadi kononnya ISA ini bicara pertahanan tanpa bicara basicnya. Saya punya pandangan, banyak orang tak tahu apa ISA. Saya 2 kali saya tahu dah. Bila dah kena, bukan tak ada pembicaraan, ada habeas corpus. Sesudah kena sebulan, ada pembicaraan tertutup, boleh bawa lawyer. Cuma pada pandangan saya, sikit saja, dan bukan semua orang pun nak ditahan. Orang tertentu lah, orang macam saya mungkin kot. Tak semua orang, tetapi perlunya kerana ini soal keselamatan, soal nyawa. Kita tengok di Pakistan, di negara-negara lain, nyawa. So kerana nyawa, takkan kita tak boleh korban setitik air untuk keamanan negara. Jadi sebab itu jangan kita mudah terbawa-bawa dengan isu ISA perlu dihapuskan. Saya minta tuan-tuan semua kena sokong ISA demi keselamatan negara. Okey, soalan saya, kalau balik pada soalan saya tadi, soalan saya tadi ni soal keselamatan. Jadi patutnya begitu. Tapi sekarang ni parti-parti politik, pemerintah sendiri pun semua mengolah tindak tanduk untuk dapat undi. So bila untuk dapat undi, perlembagaan pun dikebelakangkan, apa-apa dasar pun semua dibuat untuk dapat undi. Macam Anwar Ibrahim, dia pun buat macam-macam Raja Putrajaya asalkan dapat undi. Jadi saya katakan keselamatan, ada pula orang jual Islam, jual Al-Quran juga untuk dapat undi. Ini persoalan yang dihadapi oleh negara kita sekarang. Jadi saya pulang Datuk dah jawab. Dan akhir sekali soalan yang kedua saya dah tanya, bila sampai tahun 2020 tu, another 9 years, 20, tak lama lagi dah, everything that in place. Apakah mungkin kita mengubah perlembagaan, menetapkan seseorang Perdana Menteri hanya memegang jawatan setakat 8 tahun saja, atau setakat 2 pegawai? Timbalan Perdana Menteri dah juga menteri-menteri, ada menteri itu dah lapuk, dah buruk, mana lagi kat situ? Jadi setakat 8 tahun, 10 tahun cukup. Dulu betul lah perlu pada masa, but now dah jadi negara maju. So apa yang lama sangat? Macam menteri betul, dia sebut macam menteri besar Kelantan, menteri besar saya Kelantan. Dulu dia kata kat tu datang, dia kata kalau Tun Mahathir berhenti dulu, hari ni juga saya berhenti. Tun Mahathir dah berhenti 8 tahun, dia duduk kat situ lagi. Jadi saya minta Tok jawab lah. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Soalan sudah jelas, sangat jelas. Ya, terima kasih YB. Apalah, saya jawab dulu. Berkenaan dengan ISA ini, dia bergantung kepada keperluan. Semasa saya jadi Perdana Menteri, saya cadang supaya dihapuskan ISA.
Tapi pihak polis berpendapat bahawa keadaan tidak mengusik. Kalau tak boleh, kuranglah kepada 1 tahun, masih juga tak setuju. Jadi advisor saya berkenaan dengan security ialah pihak polis. Jadi saya tak selalunya menolak polis punya nasihat. Kalau dia kata kena tangkap Ibrahim, saya kata tangkaplah, saya sayang. Tapi harus kita ingat, ISA ini dia perlu dalam keadaan tertentu, bukan sepanjang masa tidak. Jangan salah guna ISA, yang itu yang penting. Saya ingat ada ISA tidak menjadi masalah, tapi salah guna ISA itu salah. Kalau kita tangkap tanpa sebab kerana dia parti opposition, itu tak kena. Walaupun masa saya pun parti opposition juga pun kena juga tangkap. Kita lihat orang yang mengkritik kita yang cukup kuat, bangsa-bangsa Eropah, Amerika, Britain, kita tak patuh kepada sistem perundangan demokratik dan sebagainya. Lepas itu jadi 9/11. Bila jadi 9/11, sampai sekarang ni di Guantanamo tempat tahanan itu masih ada 500 lebih orang yang bukan saja ditangkap tanpa bicara, tetapi juga disiksa. Kerana dia buat undang-undang supaya boleh torture orang ini. Ini apa? Orang yang bercakap kepada kita punanya ISA itu tak baik. Dia tangkap orang tak ada undang-undang. Kita tangkap orang ada undang-undang ISA. Tapi Amerika tangkap orang tak ada undang-undang. Lepas tangkap baru buat undang-undang, itu tak acik lah macam tu. Jadi bila tertekan, mereka dengan mudahnya melupakan tekanan mereka terhadap kita, itu ISA ini tak demokratik, tak adil dan sebagainya, kerana mereka menghadapi masalah. Dan sehingga sekarang ni dah 5 tahun lah duduk dalam Guantanamo Bay, tidak dibicara, walaupun Obama berjanji jadi saja presiden dia akan lepas semua, tapi tak lepas, ada situ lagi bicara benda apa benda. Dan kena torture pula lagi. Di Abu Ghraib pun macam itu juga. Jadi kita orang yang kritik ISA ni, dia kritik kerana dia tak jadi Perdana Menteri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, cukup sedap. Ya. Jadi tapi dalam pada itu, the important thing is jangan salah guna undang-undang itu. Baik bagi kita, seperti kata Ibrahim, dia dah masuk 2 kali. Baik bagi dia pun, dia keluar dan jadi baik. Tapi jangan salah guna lah. Saya tak cakap tak guna dia tahu masuk dalam ni. Masa saya masuk dia dalam ISA, dia masih parti ni orang, parti UMNO lah, ni dah lah. Tapi masa tu parti UMNO masuk juga. UMNO pun tak UMNO, kalau polis kata kena tangkap, saya sign dulu. Berkenaan dengan 2 penggal ni, saya fikir cadangan ni baik, tapi saya berpendapat bahawa kalau satu orang tu boleh berkhidmat dan dia tak ada buat benda yang tak baik, kita patut fikir, bagilah kepada dia keistimewaan supaya dia dapat rancang dan laksana. Perancangan mudah nak buat, tetapi nak laksana sehingga berjaya memakan masa. Kalau kita hadkan terlalu pendek masa, saya fikir dia tak akan tidak akan ada seseorang pemimpin yang akan dapat melaksanakan segala rancangannya. Sebab itu saya sebut tadi tentang Presiden Amerika yang dapat 2 term, 4 tahun 1 term, dan dianya jadi lame duck, tak boleh buat apa-apa. Kalau negara kita ada pemimpin yang tak boleh buat apa-apa, duduk tidur aja, saya ingat susah. Tak akan jadi, negara tak akan dapat dibangun. Itulah pendapat saya. Sekian, terima kasih.